yang terdapat pada seni bina akan mengimbas kembali sejarah yang terdapat di negara kita. Oleh itu, setiap seni bina itu memainkan peranannya tersendiri serta kepentingannya kepada pemerintah serta masyarakat setempat. Namun, peranan ini akan bertukar mengikut peredaran zaman. Sejarah dihalusi, binaan dikaji, keindahan dikagumi. Bersama saya dalam Tiang Dimensi. Melaka mempunyai banyak kesan-kesan peninggalan sejarah. Ia menjadi bukti dan juga rujukan kepada peristiwa-peristiwa penting yang berlaku terhadap negara kita. Seperti mana bangunan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ini yang seni binanya adalah gabungan tempatan dan juga Eropah yang menjadikannya unik berbanding bangunan bersejarah yang lain. Megahnya berdiri menghadap Padang Pahlawan, mengenang kembali detik-detik sejarah mencapai kemerdekaan. Bangunan setinggi 2 tingkat yang dibina pada 1911 ini dikenali sebagai Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Menyingkap sejarah Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ini, saya bersama dengan Encik Rosli Adnan. Terima kasih banyak-banyak Encik Rosli. Mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak sejarah Memorial ini. Okey, Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ini dibina pada tahun 1911 oleh pihak British. Okey, dan pada tahun 1984 Memorial ini diambil alih oleh Kerajaan Negeri Melaka untuk dijadikan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Sebelum ni Memorial ini dikenali sebagai Melaka Club. Pada tahun 1984, Kerajaan Negeri Melaka masa tu pemimpin dia adalah Ketua Menteri Melaka Tan Sri Rain Tan Bicik. Melaka ni nak dijadikan negeri pelancongan. Jadi bangunan ni dipilih sebagai Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Tapi mengapakah Kerajaan Negeri Melaka mengambil keputusan untuk menjadikan bangunan ini sebagai Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan? Apakah simboliknya terhadap negeri Melaka? Bangunan ini dipilih betul bertentangan dengan padang yang Tengku mengisytiharkan Tarikh Pengisytiharan Kemerdekaan 20 Februari 1956. Apakah keunikan struktur binaan bangunan ini? Keunikannya dalam Malaysia, bangunan-bangunan British ni pergi cari dalam Malaysia tak ada satu bangunan British yang ada 2 kubah. Sekarang bangunan ni ada kubah. Itu satu unik dia. Pastinya bangunan ini melalui pelbagai perubahan. Bagaimanakah rupa asal bangunan ini sebelum ia ditukarkan menjadi memorial? Bentuk asalnya ada serupa. Bangunan sejarah ni kita tak boleh ubah suai. Kalau nak ubah suai hanya dalaman. Tapi oleh kerana untuk menambahkan ciri-ciri keislaman, pada tahun 1984 bangunan ni ditambahkan kubah saja. Hanya kubah saja ditambah dan dalaman tu kita hanya ubah suai dalaman saja. Sektor dia punya seni bina kita tak ubah. Kita masih kekalkan. Bangunan ini juga mempunyai 2 tingkat ya. Mungkin boleh terangkan apakah fungsi setiap tingkat itu? Okey, sebelum kita Hakim Negara ambil alih masa Melaka Club, bangunan ini dijadikan sebagai kelab yang bawah tu ada bilik-bilik untuk penginapan kawan-kawan dia datang, yang atas tu adalah pentas untuk mereka berhibur. Dan bila tahun 84, 85 dirasmikan oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, bangunan bawah ni adalah sebelum merdeka, pada bermulanya Melaka. Dan bila atas tu, bangunan tingkat atas, kita mencapai kemerdekaan daripada darurat, pilihan raya dan terus kita merdeka. Bangunan yang dibina pada 1911 ini telah melalui pelbagai era dan cabaran. Kerajaan Negeri Melaka telah menyerahkan kepada Arkib Negara. Pihak Arkib Negara telah mengambil tanggungjawab untuk semua kerja penyelenggaraan dan baik pulih bangunan. Kedudukannya bersebelahan Kota Formosa menjadikannya salah satu tumpuan pelancong di Bandar Hilir Melaka. Terakhir, apakah harapan pihak pentadbiran untuk mewar-warkan lagi kewujudan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ini dan supaya menarik lebih ramai pengunjung? Untuk menarik pelancong-pelancong ke Memorial, kita banyak mengadakan program-program macam likusi sejarah, mengenal tokoh dan pameran mengenai kemerdekaan, di mana kita akan
keluar ke bangunan ini, pergi ke sekolah-sekolah, universiti dan juga ke adun-adun untuk mempamerkan pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi di situ kita untuk menarik minat pada generasi-generasi yang akan datang berapa pentingnya nilai sejarah Malaysia. Bangunan yang dibina pada tahun 1911 ini mewarnai lanskap seni bina warisan Melaka. Walaupun ia telah melalui pelbagai fasa-fasa penaik tarafan, ia tetap mengekalkan ciri-ciri asal binaannya. Masih kuat dirasai di Kota Melaka dan salah satunya dalam bentuk bangunan warna merah ini. Dikenali sebagai Stadice, ia dibina sekitar 1641 hingga 1660. Menariknya, ia dibina di antara dua runtuhan kubu Portugis. Binaan yang sangat masyhur di Melaka. Reka bentuknya mengimbau peristiwa ratusan tahun yang lalu. Dengan nilai sejarah yang tinggi, kini ia menjadi lokasi tumpuan pelancong. Struktur seni Belanda yang dikenali sebagai Stadhuis. Dan untuk menyingkap sejarah bangunan Stadhuis ini, saya bersama dengan Pengurus Besar Peranan Museum Melaka, Datuk Haji Khamis bin Haji Abbas. Terima kasih banyak, Datuk. Okey, sama-sama. Datuk, bila Datuk boleh ceritakan sejarah bangunan ini? Bangunan ini dinamakan sebagai Stadhuis. Stadhuis adalah nama perkataan Belanda ataupun lebih dikenali sebagai Dewan Bandaran. Dan ianya merupakan salah satu bangunan yang paling menonjol di Melaka. Dan juga telah menjadi pusat pentadbiran Belanda, Inggeris dan juga awal Melaka sewaktu kita merdeka. Terdapat dalamnya pelbagai agensi waktu itu. Seperti mana di tingkat atas itu merupakan bilik tidur Governor Belanda. Di samping kita ada juga pejabat pentadbirannya. Dan Allahyarham Tunku Ghaffar Baba pernah juga menggunakan pejabatnya di sini sewaktu Melaka ataupun Malaysia mula mencapai kemerdekaan pada 1957. Bangunan ini pada asalnya berwarna putih. Berwarna putih. Tetapi mengikut cerita sewaktu Inggeris memerintah telah menukar bangunan ini kepada bangunan warna merah. That's why ia dikenali sebagai Red Square ataupun dataran merah pada orang-orang Melaka dan orang yang luar pada Melaka. Ianya menjadi lokasi pelawat utama, khususnya orang-orang Eropah yang datang ke museum ini untuk mengimbau kembali detik-detik sewaktu mereka menjajah Melaka pada awal 1500 hinggalah kita mencapai kemerdekaan. Datuk, menariknya bangunan ini dibina di antara dua runtuhan kubu Portugis. Mengapa agaknya Belanda memilih lokasi ini? Sebenarnya ia dibina di atas runtuhan Kesultanan Melaka sebenarnya. Kalau berdasarkan catatan sejarah, di hadapan bangunan ini ataupun di Jam Besar sekarang ini merupakan masjid lama Kesultanan Melaka. Lepas itu diruntuhkan oleh Portugis dan dibina semula oleh pihak Belanda dan disambung oleh pihak British. Jadi kenapa dibina? Sebab kita tahu Sungai Melaka merupakan laluan utama pedagang waktu itu. Jadi bila mana Portugis menaklukkan Melaka, mula-mula mereka menyerang adalah merobohkan jambatan yang menghubungkan antara Bukit Sempol dan juga kawasan penempatan di Kota Melaka Lama. Begitu juga bila Jepun masuki Melaka, mereka juga merobohkan jambatan tersebut. Jadi kita tahu kenapa dibina. Yang pertamanya, ini merupakan terletak di atas Bukit Melaka. Ini Bukit Melaka sebenarnya, sebelum dikenali sebagai Bukit Sempol. Di sini kita ada masjid, kita ada istana di atas itu, di mana di runtuhan Gereja Sempol itu merupakan istana Kesultanan Melaka yang dibina oleh pihak Kesultanan pada waktu itu. 300 tahun bangunan ini berfungsi sebagai pusat pentadbiran dan melalui pelbagai fasa. Akhirnya pada 1980-an, bangunan ini diambil alih oleh Kerajaan Melaka dan menjadikannya sebuah museum.
pengubahsuaian dilakukan tanpa mengganggu bentuk asal bangunan ini. Kalau kita lihat dari seni bina ni seperti kita berada di Belanda. Ya. Boleh Datuk terangkan dengan lebih lanjut lagi apakah keunikan seni bina bangunan ini? Bangunan ini agak besar. Yang setaraf dengannya adalah bangunan ataupun muzium Patah Hilah sekarang di Jakarta. Okey, kalau kita pergi ke Jakarta, kita akan jumpa bangunan yang sama seperti mana di Melaka. Seni binanya lebih kepada Eropah sebab arkitek pun juga Eropah. Gabungan antara Belanda dan Inggeris. Okey, bila Inggeris mengambil alih, mereka menambah baik lagi bangunan ini untuk menjadikannya sebagai sebuah pusat pentadbiran ketika itu. Bangunan ini telah diwartakan sebagai bangunan warisan kebangsaan oleh Jabatan Warisan Negara. Pemandangan Muzium Melaka bertanggungjawab mentadbir urus dan menjalankan semua kerja-kerja memaik pulih bangunan ini. Stardust terkenal dengan warna merahnya. Cat merah bangunan ini tiada dijual di pasaran. Ia adalah warna merah yang ditempah khas dari pihak penghilang cat. Bangunan yang terletak di zon sejarah ini sentiasa tersergap indah dan menjadi kebanggaan rakyat Melaka. Terakhir, apakah harapan Datuk untuk terus menaik tarafkan lagi bangunan ini dan juga mewar-warkannya di serata dunia? Seperti saya katakan tadi, bangunan ini ikon. Dekat Melaka ni ada 2 ikon lah. Kalau Belandanya di sini. Kalau Portugisnya, pintu gerbang Santiago dan juga Gereja St. Paul. Okey, banyak cabaran lah yang kami hadapi. Ada cadangan dulu nak membukakan sebagai hotel, sebagai pusat membeli belah dan sebagainya. Since kita telah mengambil alih dan kerana menetapkan bangunan kekal sebagai sebuah muzium, maka Perzim akan terus berusaha sebenarnya. Walaupun dari segi kos maintenance memang tinggi, tapi alhamdulillah sekarang ini menyatakan ia masih kekal berdiri megah lah di tengah-tengah kesibukan Kota Melaka, dan juga ia merupakan satu lambang utama Melaka Bandar Urusan Dunia UNESCO. Stardust memperlihatkan segala ciri-ciri seni bina kolonial Belanda, termasuklah binaan pintu yang teguh dan tingkap rem. Dipercayai ini adalah seni bina Belanda yang tertua di Timur. Kampung Moten bukan pedalaman. Di pinggir bandar letaknya laman. Jika ingin menjejak di teratak, di pinggir sungai, vila terletak. Kampung Moten ini diambil sempena nama Pesuruhjaya Tinggi Inggeris ketika itu, Frederick Joseph Moten. Keunikan Villa Sentosa di Kampung Moten ini membuatkan ia dikenali sebagai muzium hidup. Kampung tradisional Melayu ini sangat istimewa. Deretan rumah yang tersusun memberi keindahan rupa bentuk dan keunikan pemandangan. Villa Sentosa, sebuah rumah yang menyimpan pelbagai khazanah Melaka. Ia juga digelar sebagai muzium hidup. Berada di Villa Sentosa ini seperti mengimbau kenangan silam 100 tahun dahulu suasana di Melaka ketika itu. Dan untuk menyingkap sebenarnya sejarah Villa Sentosa ini, saya bersama dengan pemilik dan juga pengurusnya yang merupakan generasi ke-6 Villa Sentosa di Kampung Moten ini, iaitu Encik Haji Ibrahim Haji Hashim. Mungkin boleh ceritakan sedikit sejarah Villa Sentosa di Kampung Moten ini? Jadi sebelum kita memberikan keterangan yang lebih mendalam berkenaan kewujudan Villa Sentosa ini, saya ingin memperkenalkan kampung di mana Villa Sentosa berada. Jadi kampung ini yang dinamakan Kampung Moten, walaupun penduduk keseluruhannya adalah orang Melayu Melaka, tetapi dinamakan atas nama seorang Inggeris yang nama Frederick Joseph Moten.
Asal-asalnya penduduk Kampung Moten ni datang dari sebuah kampung nama Kampung Jawa. Jadi oleh sebab sebahagian kampung tu diambil oleh pihak kerajaan. Jadi salah satu yang terlibat dalam program meninggalkan tempat tu adalah arwah datuk saya bernama Datuk Osman bin Muhammad Noh. Secara kebetulan adalah ketua kampung Jawa. Jadi di mana Datuk Osman akan berpindah, mereka semua-semua nak ikut sama. Terpaksalah Datuk Osman mengenal pasti satu kawasan kampung ni. Pada masa tu jam penuh dengan pokok nipah, busuk-busuk ketam dan bila air pasang tenggelam. Pada masa tu jam Commissioner of Land and Revenue Collector, seorang Inggeris bernama Frederick Joseph Morton. Jadi melalui Morton, datuk saya dapat pinjaman sebanyak $10,000 pada tahun 1920, di mana 100 lot diagihkan kepada individu-individu yang datang daripada kampung Jawa. Jadi daripada itulah asal-usulnya Kampung Morton ni. Ada 100 keluarga yang masih lagi tinggal di sini? Sebenarnya pada awalnya ada 100 lot rumah, tapi sekarang lebih kurang dalam 93 atau 94 buah rumah. Yang lain tu tanah kosong tapi masih lagi ada mempunyai bilik masing-masing. Siapakah yang bertanggungjawab dalam membina rumah ini serta ilham yang diperoleh untuk membina Villa Sentosa ini? Arwah ayah saya bertugas ataupun bekerja di Mahkamah Tinggi. Jadi masa tu jam keadaan sekitar tu banyak ada influence Inggeris. Dia dapat idea-idea dan inilah dia punya macam kata hasilnya plan rumah yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Jadi ada ruang-ruang yang tertentu, ada macam kata sedikit English influence macam tu ataupun ya. Ada percampuran jugalah ya? Ada campuran timur, barat. Kira-kira berapa lamakah rumah ini dibina? Ya. Saya telah dipahamkan dan telah berpasti rumah ni siap binaannya sejak tahun 1923 lagi. Jadi usia rumahnya lebih kurang antara 93 dan 94 tahun. InsyaAllah dalam beberapa tahun lagi kita akan macam kata merayakan 100 tahun usia rumah ni. Termasuk Kampung Morton juga. Rumah Villa Sentosa ini adalah jenis rumah limas Melaka. Ia mempunyai bahagiannya yang tertentu seperti anjung, serambi, rumah ibu, keli anak, pelantar dan rumah dapur. Ruang-ruang ini mempunyai peranan masing-masing, terutamanya ketika majlis kenduri diadakan. Warisan sejarah ini harus kekal untuk dihayati dan menjadi tatapan dari generasi ke generasi. Rumah ini juga dikenali sebagai muzium hidup di mana ia berfungsi sebagai tempat kunjungan pelancong dan rujukan, juga tempat keluarga haji untuk menetap di sini. Mengapa? Pada masa dulu, semasa arwah ayah saya hidup lagi, walaupun rumah ni belum dianggap sebagai living museum, arwah selalu mempelawa siapa-siapa yang datang di kawasan ini sama-sama masuk rumah ni. Jadi menikmati apa yang kita peroleh dalam rumah ni. Jadi oleh sebab semeninggalan arwah saya tu, jadi ahli keluarga masih lagi menyambungkan minat arwah untuk mempelawa mereka-mereka yang ada minat untuk menikmati rumah tradisional Melayu Melaka dan inginlah rumah ni. Baiklah, haji adalah generasi yang ke-6 yang kata orang diamanahkan untuk menjaga Villa Sentosa ini. Bergerak ke hadapan, bagaimana pula pelan keluarga untuk meneruskan warisan Villa Sentosa di Kampung Morton ini? Saya adik-beradik adalah semua 12 orang. 3 perempuan, 9 lelaki. Ada anak-anak saudara dan sepupu-sepupu pun ada ramai. Jadi mereka juga suka mempertahankan rumah ni sebagai rumah tradisional ataupun rumah warisan. Pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah mereka akan memastikan rumah ni masih lagi wujud. Living Museum ni adalah museum persendirian ataupun private museum. Jadi kita tidak meniagakan ataupun commercialize rumah ni. Dan bagi menampung sekiranya perbelanjaan penyelenggaraan kita tidak niaga,
Tapi mereka telah faham atas kedudukan rumah ni nak mempertahankan. Jadi bukan lagi macam pelancong tempatan dan juga negara. Sebelum mereka tinggalkan rumah ni, mereka ada beri sumbangan ataupun donasi. Kalau dilihat kepada struktur binaan serta seni ukir yang terdapat di rumah ini, pastinya terdapat beberapa cabaran yang dihadapi keluarga Haji untuk mengekalkan bentuk asal serta struktur rumah Villa Sentosa ini. Apakah bentuk cabaran yang dihadapi? Jadi sebenarnya keseluruhan rumah ni ada dia punya ukiran-ukiran yang tertentu bagi menjaga dalam keadaan sedia kala. Kita dari masa ke semasa buat treatment, macam kata anti anak-anak. Walaupun demikian, rumah ni keseluruhannya dibina pada satu masa yang tentu. Tidak ditambah-tambah selepas bertahun-tahun, dia akan mengekalkan itu. Villa Sentosa ini telah dihuni oleh 9 generasi dan setiap generasi yang menghuninya akan menjaga rumah ini sebaik mungkin tanpa mengubah struktur asalnya. Koleksi yang terdapat di rumah ini juga sangat menakjubkan. Kerja-kerja pemulihan bangunan bersejarah akan terus dilakukan dari semasa ke semasa. Kepentingan menjaga bentuk fizikalnya sama penting dengan cerita sejarah yang dibawanya. Ini akan memastikan ia terus kekal walaupun zaman berganti zaman.